an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka berbicara selepas Isya. Nah, apa sebab? Disebabkan oleh kerana waktu yang mulia dan ianya singkat adalah antara maghrib dengan Isya. Waktunya adalah mulia dan juga singkat, maghrib dengan al-Isya. Sehingga kata ulama mengatakan al-kunuz kullal kunuz, perkara yang berharga dan sangat berharga, ma bainal maghrib wal isya atau ma bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya. Kebiasaannya antara maghrib dengan isya diisi dengan tadarusul Quran, dengan zikir kepada Allah, i'tikaf di rumah Allah sambil menunggu datangnya waktu salat. Sehingga dalam hal ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menceritakan athqalus salah, salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Salat subuh dan salat isya disebabkan oleh kerana salat isya mereka tak salat, selepas maghrib mereka tidur terus sampai terbit matahari. Jadi yang ditinggalkan di situ isya dengan subuh. Oleh sebab itu Nabi tidak suka menyerupai mereka, golongan kaum munafikin yang tidur selepas salat maghrib sehingga telajak sampai bangun dengan habisnya waktu maghrib, waktu isya dan juga waktu subuh. Maka Nabi tidak suka untuk tidur sebelum maghrib. Dengan demikian, kalau Nabi tidak tidur sebelum maghrib, maka diisi antara maghrib dengan isya itu dengan aktiviti ibadah. Apa beza orang yang mengisi antara maghrib dengan isya dengan perkara-perkara yang lalai dengan orang yang dia tidur sebelum isya? Ya, sama-sama mengabaikan waktunya, hanya saja satu mengabaikan waktu dengan tidur, yang satu mengabaikan waktu dengan buang masa. Di antaranya adalah tengok TV. Maghrib dengan isya perlu untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk daripada orang yang berbuat yang makruh, yaitu tidur sebelum isya atau mengabaikan waktu sebelum isya. Nabi juga tidak suka dahulu mereka para ulama di Hadramaut, kalau orang datang pergi ke rumah orang lain selepas maghrib, tak ada orang buka pintu. Pasal apa? Nak bertamu ke rumah orang lepas maghrib. Kita punya pesta zaman kita sekarang pun lepas maghrib, Ustaz. Faham dong? Ini waktu berharga diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Kemudian Nabi juga tidak suka berbicara atau banyak bersembang, cakap-cakap selepas isya, kecuali sembang-sembang dalam masalah ilmu atau sembang-sembang bersama dengan ahli keluarga. Berbicara atau banyak sembang selepas isya, Nabi tidak suka disebabkan oleh kerana akan menghabiskan awal masa isya itu sendiri dengan banyak waktu bersembang, sehingga tidurnya lewat. Dengan tidurnya lewat, qiyamul lailnya pun tak bangkit. Maka bersembang-sembang di waktu selepas isya itu sendiri Nabi tidak suka, karena boleh menjejaskan terlepas daripada qiyamul lail. Maka Nabi tidak suka untuk bersembang, kecuali kalau sembangnya ilmu, macam kita punya majlis hari ini. Tapi jangan lepas juga qiyamul lail juga. Yakni waktunya dimanfaatkan dengan perkara yang taat dan perkara yang ibadah. Dan juga sembang-sembang yang diperbolehkan selepas isya, bila mana sembang-sembang dalam bentuk menghibur kepada ahli keluarga. Yakni lelaki ini pagi kerja sampai pun balik petang. Kalau balik tidur, pagi balik kerja, balik rumah tidur, macam tu. Bila nak duduk sembang? Bila nak duduk mencipta suasana harmoni. Dan ini adalah satu perkara yang boleh
mengeraskan atau mengkeruhkan hubungan kekeluargaan kalau tidak ada komunikasi. Satu ke barat, satu ke timur. Jumpa dalam keadaan dah letih, dah tak boleh nak bercakap pun, dah tak larat tidur. Esok pagi apa guna cari dunia kalau hidupnya macam tu? Yang dicari itu ketenangan, kebahagiaan, kesenangan atau keduniaan. Berapa banyak orang yang keduniaannya cukup tapi tak tenang dalam kehidupan rumah tangganya. Idzan, carilah kehidupan ketenangan yang tentram bersama dengan ahli keluarga dengan memberikan hak, walaupun dalam bentuk sembang-sembang. Nabi pun sembang-sembang selepas isya, ya sembang-sembang selepas isya. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan baginda Rasulullah satu hari selepas isya duduk sembang. Dengan siapa? Dengan istri-istrinya. Mereka duduk sama. Nabi cerita. Bila? Selepas isya. Tadi katanya Nabi tak suka sembang selepas isya. Ya, kecuali dengan ahli keluarga. Apa sebab? Ya untuk mencipta suasana harmoni tadi. Panjang sembang-sembang Nabi ini. Kemudian salah seorang istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha hadithu khurafah. Ya Rasulullah, cerita yang kau cerita tadi macam khurafat. Apa maksudnya khurafah? Nabi tanya kepada istrinya, tahukah kamu apa itu khurafat? Atau siapa itu khurafah? Mereka menjawab tidak tahu. Kata Nabi, khurafat itu nama seorang dahulu yang dia diculik oleh jin, hidup di alam jin sekian lama. Setelah itu dikembalikan oleh jin ke alam manusia. Ketika kembali ke alam manusia, dia cerita apa yang dia nampak di alam jin yang tidak pernah dinampak oleh alam manusia. Kata manusia, ini cerita khurafat. Yang kita dengar duk cerita khurafat ini, dia ada sejarahnya sendiri. Khurafat itu bukan memanglah kita akan mengatakan merepek disebabkan oleh kerana apa yang dibicarakan itu tidak masuk dalam akal fikiran. Puncanya ada daripada yang Nabi ceritakan tadi. Nabi ceritakan sejarah orang namanya khurafah. Faham tu? Idan Nabi di sini sembang dengan siapa? Dengan keluarga lepas isya. Tujuannya adalah untuk mencipta suasana harmoni di dalam rumah tangga.